Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Saya Muhammad Azizur Rahim bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Selasa 20 Disember. Statistik kemalangan jalan raya di Sarawak catat peningkatan 40.30% tahun ini bagi tempoh Januari hingga November. Ia melibatkan 12,706 kes pada tahun lepas berbanding 17,824 kes setakat bulan lepas. Memaklumkan perkara berkenaan, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin berkata kadar kemalangan maut juga merekodkan peningkatan 17.10% daripada 299 kes kematian pada tahun 2021 kepada 350 kes kematian setakat November lepas. Dedahnya kemalangan melibatkan kereta adalah yang tertinggi iaitu sebanyak 17,026 kes, diikuti kenderaan pacuan 4 roda 5,016 kes bagi tempoh sama. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada kempen keselamatan jalan raya bersempena perayaan Christmas 2022 dan Tahun Baharu Cina 2023 di Miri. Datuk Seri Lee juga menasihati pengguna jalan raya supaya sentiasa berhati-hati dan berwaspada sepanjang dalam perjalanan ke destinasi masing-masing, lebih-lebih lagi pada hujung minggu serta perayaan Christmas dan Tahun Baharu 2023 yang bakal menjelang tiba. Seramai 25 orang wakil penuntut Sarawak daripada pelbagai institusi pengajian tinggi di Semenanjung Malaysia berkumpul di Kuala Lumpur semalam bagi menghadiri sesi perjumpaan bersama Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Dr. Anwar Rapai. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan oleh kementerian tersebut, sesi perjumpaan tersebut bertujuan untuk mewujudkan platform kepada penuntut bagi menyatakan keperluan mereka dan isu-isu yang dihadapi semasa belajar di perantauan. Ia juga bagi memupuk hubungan rapat antara wakil penuntut Sarawak dan pihak kementerian. Selain itu, para penuntut juga diberi penerangan ringkas tentang mengenai hala tuju kerajaan Sarawak berkaitan pembangunan sosio-ekonomi serta peluang yang disediakan berkenaan pembangunan modal insan di Sarawak. Sesi tersebut melibatkan wakil penuntut dari 6 universiti iaitu Universiti Teknologi Mara, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Islam Antarabangsa, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Universiti Malaysia Terengganu dan Management and Science University. Usul undi percaya terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dibentangkan di Dewan Rakyat mendapat pelbagai reaksi daripada rakyat di Sarawak. Tinjauan RTM di Kuching mendapati ramai mahukan kerajaan baharu yang stabil bagi menghadapi ekonomi yang lebih mencabar tahun hadapan yang hanya berbaki 11 hari saja lagi. Datuk Seri Anwar sebelum ini turut menegaskan undi itu penting bagi membuktikan jumlah sokongan ahli parlimen kepada beliau dari segi persepsi politik selain dalam perlembagaan persekutuan menerusi kerajaan perpaduan pimpinannya. Dan menunjukkan beliau yakin dengan pemerintahan yang akan beliau bawakan dan menjuruskan membawa Malaysia ke arah yang lebih gah dan dikenali mata dunia, insya-Allah. Sebab pilihan rakyat pun dah lepas, rakyat pun dah memilih. So undi percaya itu pentinglah untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita bagi peluang yang mentadbir untuk 5 tahun demi kestabilan politik lah. Pendapat peribadi kami mengenai usul undi PM kita yang ke-10 adalah untuk kestabilan politik bagi menjadikan negara Malaysia sebuah negara yang kukuh. Pada pendapat saya, dengan kestabilan politik melalui undi percaya akan lebih membawa banyak pelaburan ke dalam Malaysia, dan untuk tahun-tahun yang mendatang saya berharap harga barat akan lebih menurun dan lebih stabil. Kita dapat memastikan kekuatan integriti antara rakyat, di mana rakyat memilih kali yang keberapa pun, tapi masih juga kekuatan kepada kerajaan tersebut. Jadi baiklah untuk usul ni, untuk undi percaya ni.
Menerusi kerajaan perpaduan ini, Datuk Seri Anwar mempunyai majoriti 2/3 atau lebih 140 ahli parlimen dengan sokongan daripada Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak dan Gabungan Rakyat Sabah. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak mengingatkan masyarakat di negeri ini supaya mengelakkan elemen 3L pada musim perayaan Hari Krismas dan cuti Tahun Baharu akan datang. Menurut pengarahnya Datuk Khairuddin Rahman, elemen 3L tersebut ialah lupa, lalai dan leka. Datuk Khairuddin berkata elemen lupa merujuk kepada terlupa menutup suis dan peralatan elektrik yang digunakan atau lupa memeriksa peralatan gas atau dapur memasak. Manakala elemen lalai merujuk kepada kelalaian merokok ketika mengantuk atau hendak tidur dan lalai terhadap beban sambungan pada penggunaan peralatan elektrik. Bagi elemen leka pula yang membabitkan masakan yang dimasak ditinggalkan kerana terleka melakukan aktiviti lain. Janganlah ada elemen 3L, lupa, lalai dan leka yang mana akan mengundangkan kecelakaan jika tidak diberi perhatian. Datuk Khairuddin menyuarakan pesanan tersebut menerusi hantaran video kepada RTM. Dalam pada itu, beliau turut menasihatkan masyarakat supaya mengamalkan prinsip 3P iaitu pengawasan, pencegahan dan perlindungan. Jelasnya, aktiviti anak-anak semasa bermain atau berada di dalam rumah selain penggunaan peralatan elektrik di rumah hendaklah diawasi. Pencegahan pula membabitkan penutupan semua suis dan peralatan elektrik jika tidak digunakan atau ketika hendak meninggalkan rumah. Manakala bagi prinsip perlindungan, masyarakat disarankan memiliki sekurang-kurangnya 1 alat pemadam api jenis ABC untuk memadam kebakaran pada peringkat awal dan alat pengesan atau penggerak kebakaran di dalam rumah untuk amaran awal kebakaran. Jadi kalau kita ambil semangat yang ditunjukkan oleh rakyat Sarawak dalam konteks ini, maka kerajaan perpaduan yang akan ditubuhkan ini sudah tentunya boleh menjadi sebuah kerajaan yang harmoni. Kita membuat keputusan untuk menyerahkan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk membentuk kerajaan perpaduan. Kita sepatutnya menghayati prinsip rukun negara, kesetiaan kepada raja dan negara tersebut. Jadi pada waktu ini saya kira masa yang paling sesuai bagi kita semua untuk turut sama memberi sokongan kepada kerajaan perpaduan. Kita berikanlah peluang kepada kerajaan untuk maju ke hadapan dan membawa negara ini ke satu peringkat yang lebih tinggi, yang kukuh dari segi ekonomi, kukuh dari segi politik, kerana dengan demikian kita akan dapat menarik pelbagai pelabur-pelabur asing untuk datang ke negara dan melabur di negara ini. Seterusnya itu akan membantu menjana ekonomi negara. Kematian bayi berusia 3 bulan ketika dalam perjalanan menaiki bas bersama ibunya dari Kuching ke Sarike baru-baru ini berkemungkinan disebabkan jangkitan darah, sepsis dengan komplikasi jangkitan selaput otak, meningitis. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS, Dr. Oi Chu Hock berkata, kemungkinan punca kematian itu diperolehi berdasarkan temu bual bersama ibu bapa, rekod perubatan dan pemeriksaan fizikal ke atas mayat bayi. Dr. Oi dalam satu kenyataan menjelaskan menurut laporan siasatan akhir ke atas isu berkenaan, bayi itu meninggal dunia di dalam bas semasa dalam perjalanan bersama ibunya dari Kuching ke Serike pada 4 Disember lepas bertujuan untuk mendapatkan rawatan tradisional. Menurutnya, ibu bayi tersebut menyedari anaknya itu tidak bernafas semasa mereka berhenti di perhentian bas Jelukong Sri Aman sebelum dibawa ke hospital berdekatan iaitu Hospital Betong dan disahkan telah meninggal dunia. Bagaimanapun katanya, bedah siasat tidak dilakukan kerana pihak keluarga tidak bersetuju dan mayat bayi itu kemudian dibawa pulang oleh pihak keluarganya untuk dikebumikan. JKNS menjalankan siasatan bagi mendapatkan butiran lengkap tentang perkara itu susulan kes kematian bayi itu tular di media sosial. Dalam pada itu, Dr. Oi turut menasihati orang ramai agar membawa anak mereka ke fasiliti kesihatan seperti klinik atau hospital terdekat dengan segera sekiranya didapati tidak sihat.
Sarawak Energy terus menerima penghargaan di atas usaha kelestariannya dengan menggondol 4 anugerah prestasi kelestarian pada UN Global Compact Network Malaysia and Brunei Sustainability Celebration Night 2022 yang diadakan di Kuala Lumpur baru-baru ini. Anugerah utama iaitu Anugerah Pengaruh Kelestarian telah disampaikan kepada Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy, Datuk Syarbini Suhaili sebagai pengiktirafan terhadap pengurusan dan pengaruh beliau dalam memimpin organisasi. Datuk Syarbini merupakan peserta yang terkenal dan tetap dalam acara kelestarian serantau dan antarabangsa menyokong perniagaan yang mampan dan amalan terbaik kelestarian. Beliau merupakan satu-satunya CEO Malaysia yang berucap di Pavilion Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai perubahan iklim UNFCCC semasa COP27 di Sharm el-Sheikh, Mesir pada November lepas. Beliau juga mendapat penghormatan sebagai hanya CEO Malaysia yang dijemput untuk menghadiri majlis resepsi diraja yang dihoskan oleh Duli Yang Maha Mulia Raja Charles III of the United Kingdom di Istana Buckingham. Sarawak Energy turut memenangi anugerah dalam kategori SDG Ambition Benchmark 7 Science-Based Emissions Reduction in Line with a 1.5 Celsius Pathway, Partnership for the Goals Recognition and Sustainable Product Recognition. Penghormatan yang diterima oleh pasukan energi di Anugerah Prestasi Kelestarian UNGCMYB 2022 adalah bukti bahawa kepimpinan kumpulan dalam kelestarian diiktiraf oleh pihak berkepentingan luar selain menjadikan organisasi itu maju ke arah matlamatnya untuk menjadi kuasa serantau. Sebanyak 3 kes kematian dicatatkan pada minggu epidemiologi ke-50 ME50 akibat jangkitan COVID-19. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, kes kematian tersebut direkodkan di Samarahan dengan 1 kes dan 2 kes di Sarikeh. Dalam kenyataan itu juga memaklumkan sebanyak 689 kes positif dicatatkan pada ME50 dan ia menunjukkan penurunan kes berbanding minggu sebelumnya iaitu 880 kes. Daripada jumlah tersebut sebanyak 672 kes dalam kategori 1 dan 2 manakala 17 kes dicatatkan dalam kategori klinikal 3, 4 dan 5. Daerah Kuching masih mencatatkan kes tertinggi dengan 244 kes diikuti Sibu 99 kes dan Bintulu 71 kes. Baik, paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 20 Disember. Saudara saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2022 yang akan berlangsung di Stadium Perpaduan Kuching Sabtu ini pada pukul 9 malam. Sehingga berjumpa lagi. Salam perpaduan. Assalamualaikum.